22 individu termasuk CEO GISBH didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pengurusan tertinggi GISB Holdings dan isteri antara 22 individu didakwa hari ini. Bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita akan terus bersama Muhammad Najib Masyur di Mahkamah Session Selayang. Silakan. Ya, langsung dari Mahkamah Selayang untuk saya membawakan perkembangan semasa mengenai dengan pertuduhan 22 ahli, anggota dan juga termasuk Ketua Pegawai Eksekutif CEO GISB Holdings yang berhad GISBH, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali dan isterinya, Azura Mat Yusof, juga anak bekas pengasas Al-Arqam Muhammad Adib Al-Tarmimi dan 19 individu yang lain yang didakwa di mahkamah ini pada hari ini atas satu pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang sejak tahun 2020 yang lalu. Saudara, dapat saya kongsikan pada ketika ini Nasiruddin dan Azura yang seketika saja tadi telah pun tiba di perkarangan Mahkamah Seksyen di Selayang sekitar pukul 9.30 pagi tadi menaiki dua kenderaan Black Maria milik Polis Diraja Malaysia PDRM mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibaca di hadapan hakim, iaitu Lailatul Zuraidah Harun alias Harun. Dan juga saudara, tiada pengakuan direkodkan kerana kes ini mengikut kepada Akta Kesalahan Keselamatan, iaitu langkah-langkah khas 2012 SOSMA yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi, dan juga mengikut kepada pertuduhan mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang GISBH di Jalan Desa Bandar Country Homes Rawang di Selangor pada Oktober 2020 hingga 11 September 2024. Juga saudara, dapat saya kongsikan yang mana pertuduhan dibuat mengikut kepada Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan yang membawa penjara antara 5 hingga 20 tahun jika disabitkan dengan kesalahan. Dan juga mahkamah menetapkan semula 23 Disember depan untuk sebutan semula kes. Selain itu, saudara, sebanyak 35 individu masih dalam tahanan reman, 273 orang dijamin, 37 individu dibebaskan tanpa syarat, 2 orang diserahkan kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah dan seorang lagi kepada Jabatan Imigresen untuk tujuan pengusiran. Dan itu sahaja perkembangan langsung yang dapat saya bawakan dari Mahkamah Selayang pada ketika ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Najib. Dalam pada itu, polis akan menyiasat dakwaan terdapat pihak yang mengintai rumah pelindungan menempatkan kanak-kanak yang diselamatkan menerusi op global. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin memberitahu pihaknya sedang mendapatkan maklumat bagi mengenal pasti lokasi rumah pelindungan yang dimaksudkan. Nanti kita siasat. Okey? Pasal dia ada rumah pelindungan, ada di Negeri Sembilan, ada di Selangor. Beliau ditemui selepas menghadiri Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Terdahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan terdapat pihak yang mengintai rumah pelindungan terbabit. Bagaimanapun pihaknya tidak dapat memastikan sama ada perbuatan itu dilakukan oleh ibu bapa kanak-kanak berkenaan atau sebaliknya. Setakat ini, seramai 560 kanak-kanak membabitkan 283 lelaki dan 277 perempuan telah ditempatkan di pusat pelindungan selepas Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapat perintah jagaan sementara daripada mahkamah bagi tempoh 2 bulan mengikut peruntukan Seksyen 25-2-A Akta Kanak-Kanak 2001. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-267 di Istana Negara hari ini. Mesyuarat dipengerusikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Turut berangkat sama Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir dan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Sultan Johor diwakili Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim. Manakala Sultan Pahang diwakili Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Al Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah.
Selain itu, Sultan Kelantan diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra. Mesyuarat turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam dan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin. Pada mesyuarat itu, Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing, manakala Yang di-Pertua Negeri diiringi Ketua Menteri. Isu strategik dan terkini serta kemajuan semasa dan status perkembangan program ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Responder 2021-2025 akan dibincangkan dalam mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana AMMDM ke-12 yang berlangsung hari ini hingga 25 Oktober di Brunei Darussalam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mewakili Malaysia ke mesyuarat dengan tema Building a Resilient ASEAN Through Inclusive and Sustainable Disaster Recovery. Beliau diiringi pengerusi Jawatankuasa Bencana Negara merangkap Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Datuk Khairul Syahril Idrus. Mesyuarat turut melibatkan wakil dari negara-negara anggota ASEAN yang terlibat secara langsung dalam pengurusan risiko bencana di negara masing-masing. Selaku Menteri yang bertanggungjawab hal ehwal pengurusan bencana negara, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dijadual menghadiri beberapa mesyuarat lain dengan rakan dialog seperti Republik China, Jepun dan Korea. Esok, beliau turut dijadual menyampaikan kenyataan negara berhubung kejayaan dan cabaran Malaysia menguruskan risiko bencana. Berhubung cadangan kerajaan untuk laksana penyasaran subsidi RON 95 pertengahan tahun depan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah akan mempergiat pemantauan termasuk operasi perisikan. Ia bagi membendung aktiviti penyelewengan barangan kawalan terutama bahan api berkenaan. Setakat ini 4 pendekatan dilaksana termasuk penugasan secara statik di 6 stesen minyak berhampiran. Pihak KPDN Kedah sendiri, kami sentiasa buat pemantauan ini. Seperti yang tuan-tuan dan perempuan tengok daripada tadi, statik kita telah adakan di 6 stesen minyak. Di sini ada 5 di Pulau Pasu dan 1 ada di Baling. So, dah sebulan dah. Benda ni akan terus berjalan dan kita akan giatkan lagi operasi even dengan cara risikan. Selepas data diperolehi, dengan cara risikan selepas itu. Penugasan pegawai secara statik akan terus dilaksana berdasarkan capaian data yang dikumpul. Sementara itu, 580 kenderaan dikesan membuat pengisian minyak secara berulang dalam sehari di beberapa stesen berbeza berhampiran sempadan Malaysia-Thailand. Kegiatan itu dikesan sejak 25 September lepas. Adalah dengan membuat pembelian menggunakan tong kecil dan ada beberapa kenderaan disyaki mempunyai tangki tambahan. Kawasan pengumpulan yang telah dikelapasi adalah di kawasan kampung yang jauh dari perhatian awam. Cadangan pembinaan jambatan darat Chumpon Ranong di Thailand tidak akan menjejaskan pelabuhan negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fuk yakin pelabuhan negara memiliki kelebihan tersendiri dan kekal sebagai pusat pelabuhan terunggul dalam sektor pengangkutan antarabangsa. Oleh itu, pihak operator pelabuhan dituntut terus berdaya saing dengan meningkatkan kecekapan dalam bidang teknologi. Kita tak perlu bimbang kerana yang pertamanya kita mempunyai kelebihan dari segi kedudukan geografi. Kita berada di tengah-tengah Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan. Jadi kita di laluan perairan yang paling sibuk di dunia. Jadi yang pentingnya ialah operator-operator kita mesti berdaya saing dan kita perlu merangka dasar perdagangan yang bebas, yang terbuka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran dan persidangan ASEAN Ports and Logistics 2024. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan memberi jaminan subsidi kemudahan perkhidmatan udara luar bandar RAS akan terus disalurkan kepada Maswings meskipun diambil alih Kerajaan Negeri Sarawak tahun hadapan.
Kita telah pun sudah ada MOU, persefahaman dengan Kerajaan Sarawak, bahawa sekiranya mereka mengambil alih Maswing, kita tetap memberikan subsidi untuk pengangkutan luar bandar atau penerbangan luar bandar, Rural Air Service lah, apa yang dipanggil sebagai Rural Air Service. Memang setiap tahun Kementerian Pengangkutan ada peruntukan untuk memastikan perkhidmatan penerbangan luar bandar itu tidak terjejas. Sarawak kini dalam peringkat rundingan lanjutan dengan beberapa pihak berkepentingan termasuk Malaysian Aviation Group, Khazanah Nasional Berhad dan pengendali lapangan terbang Malaysia Airports Holdings Berhad. Ke arah usaha meningkatkan pendidikan kepada anak-anak yang tercicir, modul inovatif yang dikenali 3M Plus dibangunkan. Modul itu beri fokus kepada golongan yang mengalami keciciran pendidikan disebabkan pelbagai faktor, antaranya masalah ekonomi dan ketiadaan dokumen pengenalan diri. Ini sekaligus menyumbang kepada rasa kurang keyakinan diri anak-anak berikutan stigma masyarakat. Dari segi pelaksanaannya kita buat berasaskan permainan, betul-betul main. Jadi di situ dia akan melibatkan penglibatan aktif kanak-kanak ini. Jadi isu kurang motivasi itu dapat diatasi lah. Sebab dia rasa semua kanak-kanak sama ada orang dewasa pun suka sangat bermain. Jadi penglibatan mereka secara aktif, kita ada kemahiran juga di situ, kemahiran menyelesaikan masalah, berkomunikasi, isu sosial, masalah sosial yang Modul ini turut diguna pakai kepada mereka yang menerima pendidikan formal tetapi masih menghadapi cabaran dalam pembelajaran. Keberkesanan Optiris membantras aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi antara tumpuan mesyuarat Dewan Rakyat hari ini. Perinciannya bersama Sazwani Samsu, silakan. Ya, Farhatul, 1,561 kes seleweng diesel direkodkan menerusi 30,634 pemeriksaan Optiris yang dilaksana sejak Januari hingga Sabtu lepas. 13.8 juta liter diesel bersubsidi bernilai lebih 31 juta ringgit dirampas. Selain itu, setakat Januari hingga Oktober 2024, KPDN telah membuka sebanyak 6 kertas siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pemberian Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dewan turut dimaklumkan 17,452 keputusan permohonan kewarganegaraan telah dikeluarkan setakat 1 Oktober lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan ia melebihi sasaran 17,000 yang ditetapkan. Pihaknya berusaha kurangkan tempoh menunggu pemohon yang telah kemuka dokumen lengkap. Bagaimanapun, prosesnya tetap dijalankan dengan cermat untuk pastikan setiap pemohon penuhi syarat dan kriteria ditetapkan. Pemberian kewarganegaraan adalah anugerah tertinggi dan hak eksklusif kerajaan persekutuan yang tidak diberi sewenang-wenangnya. Beliau menyatakannya dalam jawapan bertulis kepada soalan wakil potatan yang disiarkan dalam laman sesawang Parlimen. Hari ini Dewan turut dimaklumkan laporan interim kajian empirikal pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka siap tahun depan. Kerajaan komited pastikan prosesnya dijalankan secara teratur. Kajian pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya masih dalam proses dan insya-Allah pada tahun depan harapannya empirical research yang dilaksanakan, satu laporan interim boleh dimasukkan bagi status tentang peranan peguam negara dan pemisahan peguam negara dan juga pendakwa raya. Setelah laporan interim yang disedia pasukan petugas khas teknikal itu siap, ia akan dibentang kepada jemaah menteri. Jika dipersetujui, laporan itu akan dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan wakil rakyat. Kajian teknikal pelan penggantian reaktor Triga Puspati RTP membabitkan skop penilaian kesan sosioekonomi projek reaktor penyelidikan pelbagai guna MPR. Menerusi MPR, kebergantungan import terhadap pelbagai radioisotop untuk perubatan, industri dan perubatan dijangka dapat dikurangkan. Selain itu, ianya juga mampu menyumbang kepada peningkatan pengetahuan saintifik dan inovasi berteknologi tinggi dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan sosial ekonomi negara.
Kajian teknikal pelan penggantian RTP dijalankan selama 4 tahun hingga 2025 guna peruntukan rancangan Malaysia ke-12. RTP sedia ada berusia 42 tahun dijangka akan beroperasi hingga 2036. Baik, untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang bagi menyambung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 peringkat dasar. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sazwani. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF kekalkan unjuran pertumbuhan global tahun ini pada 3.2% selaras ramalannya Julai lepas. Ketua Ekonomi IMF berkata pertumbuhan global diunjur kekal stabil meski terdapat prospek yang semakin lemah dan ancaman yang semakin meningkat. Menerusi tinjauan ekonomi dunia yang baru diterbitkan, prospek pertumbuhan bagi pasaran baru muncul dan ekonomi membangun diunjur sangat stabil sekitar 4.2% tahun ini. Ini terutamanya pertumbuhan di negara Asia yang sedang pesat membangun. Laporan sama turut menyatakan inflasi global akan terus berkurangan mencecah 5.8% tahun ini sebelum turun kepada 4.3% pada 2025. Sementara itu, pentadbiran kerajaan baharu yang menyaksikan separuh daripada populasi dunia keluar mengundi berpotensi menyebabkan perubahan ketara dalam dasar perdagangan dan fiskal. Naik turun dalam pasaran keuangan turut mencetuskan kembali kebimbangan lama dan meningkatkan kegusaran mengenai pendirian dasar monetari. Ini terutamanya negara yang mengalami inflasi berterusan dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang perlahan. Pelaksanaan cukai minimum global bermula Januari 2025 penting bagi memastikan sistem percukaian di Malaysia selari standard antarabangsa yang adil dan saksama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA komited pastikan pelaksanaannya tidak jejaskan pelaburan sedia ada. Seterusnya meningkatkan daya saing negara dalam menarik pelaburan berkualiti tinggi. MIDA turut menyokong cadangan mengkaji kebolehsanaan kredit cukai pelaburan strategik di bawah belanjawan 2025. Inisiatif berkenaan akan meluaskan landscape fasilitasi pelaburan ditawarkan kerajaan. Sementara itu, penggabungan Invest KL Corporation dan MIDA merupakan langkah reformasi kerajaan yang membolehkan aktiviti promosi galakan pelaburan lebih fokus dan bersasar. Selain mendorong penjimatan keuangan kerajaan serta operasi yang lebih produktif dan efisien. Ringgit memulakan urus niaga dengan lebih kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat biarpun sentimen berhati-hati ketara susulan perkembangan ekonomi global. Bursa Malaysia meningkat dalam sesi dagangan awal. Ini disebabkan prestasi semalaman Wall Street bercampur-campur berikutan jangkaan penurunan kadar faedah kurang agresif oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat bulan depan. Kumpulan yang bergajikan RM7,000 sebulan ini tidak lagi layak untuk mendapat subsidi petrol, subsidi pendidikan, tidak kira ke sekolah berasrama penuh ataupun ke universiti awam dan juga subsidi kesihatan untuk memanfaatkan hospital-hospital awam. Persoalan saya adalah mudah. Adakah wajar kita menghukum mereka yang saya rasa sejujurnya berada dalam kategori kelas pertengahan kerana purata gaji bulanan mereka hanya RM7,000 sebulan? Kecoh kononnya rakyat kelas pertengahan terbeban dengan usaha penyasaran subsidi. Tuduhan dibuat seorang ahli parlimen yang menjadikan jadual kelas pendapatan isi rumah Jabatan Perangkaan sebagai sumber. Dakwanya, jumlah pendapatan kumpulan itu tak banyak mana, namun terpaksa belanja lebih kerana termasuk dalam kategori maha kaya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit mengelirukan.
Menurut Menteri Ekonomi, jadual pendapatan bulanan yang dipetik bukan indikator tunggal dalam melaksanakan penyasaran subsidi. Bagi menentukan kelayakan penerima, konsep baharu perbelanjaan bersih isi rumah bakal diguna pakai. Ini kerana mekanisme yang sedang diperhalusi itu adalah lebih adil dan wajar. Secara konsepnya, yang itu telah dibincangkan secara mendalam di peringkat kerajaan. Now we are moving daripada konseptual kepada pelaksanaan. So perbincangan mengenai pelaksanaan itu sedang berlaku, and I think it's best untuk kita tunggu the final design of it. Tetapi bila Perdana Menteri sebut T15, itu merujuk kepada kaedah-kaedah yang akan diumumkan nanti. Usah timbulkan kegusaran, tak perlu panik dengan reka cerita yang tak betul. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ketua tertinggi Daesh di Iraq telah dibunuh. Perkara itu disahkan Perdana Menteri Iraq Muhammad Shia Al-Sudani. Beliau berkata Gabenor yang diisytiharkan sendiri oleh kumpulan pengganas itu bagi Iraq dan 8 pengganas lain maut dalam operasi anti keganasan di Pergunungan Hamrin, Timur Laut Iraq. Menerusi platform X, Al-Sudani memaklumkan tiada tempat untuk pengganas di Iraq. Mereka akan terus memburu saki-baki yang masih bersembunyi. Sekurang-kurangnya 7 orang awam Palestin terbunuh dalam serangan Israel di sebuah sekolah di utara Gaza. Lapor agensi Wafa, kereta kebal Israel telah membedil sekolah Said Ibnu Harita yang dijadikan tempat pelindungan di kawasan berkenaan. Serangan turut mencederakan beberapa yang lain. Zionis terus meningkatkan jenayah genosidnya khususnya di kawasan utara tanpa pedulikan perintah Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk tamatkan operasi ketenteraan khususnya di Rafah. Angka kematian terbaru rakyat Palestin terus melonjak kepada 42,718 orang dengan lebih 100,000 lagi cedera dan sekurang-kurangnya lebih 10,000 orang lagi dipercayai terperangkap di bawah runtuhan. Majoriti yang terbunuh adalah wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, Hospital Al-Auda di utara Gaza kini lumpuh selepas kehabisan bekalan perubatan dan makanan serta bekalan bahan api yang semakin kritikal. Pengarah hospital Muhammad Salihah berkata, kaki tangan perubatan juga tidak dapat bergerak atau menerima sebarang sokongan luar akibat pengepungan Zionis. Oleh itu, beliau menyeru organisasi antarabangsa memberi tekanan kepada Zionis bagi menghentikan kekejaman serta membolehkan kemasukan ubat-ubatan, bekalan perubatan dan makanan ke hospital. Dalam pada itu, Liga Arab mengeluarkan deklarasi membincangkan cara dan tindakan bagi mengakhiri pembunuhan beramai-ramai di Gaza oleh Zionis. Wakil-wakil Liga Arab menekankan usaha-usaha untuk menamatkan jenayah genosid, pengusiran paksa dan pembersihan etnik terhadap rakyat Palestin. Organisasi itu mengutuk peningkatan kekejaman terutamanya di utara Gaza. Liga Arab turut mengkritik Amerika Syarikat kerana terus menyediakan bantuan ketenteraan kepada Zionis. Selain menyeru menggantung penyertaan Zionis dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Antarabangsa. Pasukan Johor Darul Takzim JDT mengalami kekalahan pertama dalam Liga Juara-Juara AFC Elite ACLE apabila tewas 1-3 kepada kelab Korea Selatan Gwangju semalam. Pada perlawanan itu, JDT hilang arah pada 10 minit pertama selepas Gwangju memperoleh 2 gol pada minit ketiga dan 6 hasil jaringan Jasir Asani. Tersentak dengan gol itu, JDT memperkemas benteng dengan menguasai perlawanan sehingga separuh masa pertama. Hasilnya, pemain pertahanan JDT Feiruz Baharudin menjaringkan gol menerusi tandukan pada minit ke-28. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi JDT apabila Gwangju menambah gol ketiga pada minit ke-88. Gwangju kini
ini menerajui kumpulan A dengan 9 mata hasil 3 kemenangan, manakala JDT berada di tangga ketiga dengan 4 mata. Saingan hoki Piala Sultan Johor SOJC 2024, impian skuad remaja kebangsaan untuk meraih kemenangan pertama berkubur selepas tewas 2-4 kepada India pada aksi ketiga malam tadi. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan ketiga berturut-turut selepas tewas 1-4 kepada Jepun pada aksi kedua dan tewas 2-3 kepada New Zealand pada aksi pertama. Jurulatih Young Tigers I Vigneswaran mengakui anak buahnya hilang fokus ketika perlawanan tersebut. Bagaimanapun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan ditonjolkan pemain. Kita tak takut dalam apa. Kita lebih takut pada diri sendiri dan peduli dengan apa yang kita boleh lakukan. Asal kita boleh bermain dengan kekuatan kita, itu penting. Dan game seperti Great Britain adalah satu game yang penting kerana dia punya cara, dia nak ganggu emosi kita. Dia nak breakdown kita punya play. Dia nak breakdown kita punya concentration supaya kita crumble. So benda ni penting juga dalam Piala Junior Asia Cup nanti. Malam ini skuad remaja kebangsaan menentang Britain sementara India bakal berdepan Australia dan New Zealand akan bertemu Jepun. Saingan 6 negara: Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan New Zealand kini menggegar arena hoki antarabangsa dengan pukulan-pukulan kencang dan bertenaga oleh barisan pemain-pemain remaja bawah 21 tahun. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 edisi ke-12 dibawakan sepanjang 19 hingga 26 Oktober hanya di RTM, penyiar rasmi. 235 pemain tenis remaja bakal berentak bagi merebut gelaran juara Malaysia Tennis Junior Tour 2024. Kejohanan bermula hari ini di Kompleks Tenis Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Melaka. Naib Presiden Persatuan Lawn Tenis Melaka, Yunus Muhi berkata pemenang kejohanan ini akan layak secara terus ke peringkat kebangsaan. Di kalangan player daripada Malaysia ni dapat partisipan dalam kejohanan ATF Juniors seperti 16 Unders diadakan di Thailand, Indonesia, so di negara-negara Asian lah. Ada juga di kalangan player kita yang participate di ATF Juniors, especially 14 Unders and 16 Unders. So hopefully kita ada daripada kalangan player kita mencapai tahap yang lebih tinggi lah untuk kejohanan-kejohanan ATF dan seterusnya. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.